أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali kita kena banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mempelihara nyawa kita dan juga jemput kita boleh bertemu lagi pada hari ini. Hari ini bertemu dengan saya seperti biasa, saya Kru Ahmad. Alhamdulillah, hari ini Kru akan mengajar bicara bahasa Melayu dalam tajuknya ayat penyata. Sebelum kita nak masuk pada tajuk kita, marilah kita baca doa supaya mudah faham dan juga berkat di dalam pengajian kita. Angkat tangan baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengaji bicara bahasa Melayu dalam tajuknya ayat penyata. Apakah ayat penyata? Ayat penyata ialah ayat yang mencerita sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu hal. Ayat penyata dikenali juga sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan sesuatu cerita, benda, kejadian dan sebagainya. Ayat penyata terbahagi kepada 5 jenis. Jenis-jenis ayat penyata iaitu 1. Ayat transifik dan ayat intransifik. 2. Ayat aktif dan ayat pasif. 3. Ayat songsang. 4. Ayat nafi. Dan yang kelima, ayat inti dan ayat gabungan. Apakah ayat transifik? Ayat transifik ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang memerlukan objek sebagai menyambut tanya. Contohnya, Ali menendang bola. Seterus, apakah ayat intransifik? Ayat intransifik ialah ayat yang mempunyai kata kerja dan tidak memerlukan objek sebagai penyambutnya. Contohnya, Amin menangis. Seterus, apakah ayat aktif? Ayat aktif ialah ayat yang menunjukkan subjek melakukan sesuatu terhadap objeknya. Contohnya, Ibu mencuci pinggan. Seterus, apakah ayat pasif? Ayat pasif ialah ayat yang mempunyai subjek yang menjadi sasaran perbuatan pada kata kerja dalam ayat tersebut. Contohnya,
pinggan dicuci oleh ibu. Seterus, apakah ayat songsang? Ayat songsang ialah subjek yang berada di belakang predikat ayat yang telah menjadi terbalik. Contohnya, sedang menyuci pinggan ibu. Seterus, apakah ayat nafi? Ayat nafi ialah ayat yang tunggal atau ayat dasar yang merupakan satu ayat sahaja. Contohnya, Hakim mencuci pinggan. Seterus, apakah ayat gabungan? Ayat gabungan ialah ayat majmuk yang menggabungkan satu atau lebih ayat tunggal menjadi satu ayat yang lengkap. Contohnya, ibu mencuci pinggan. Adik mencuci pinggan. Ibu dan adik mencuci pinggan. Ini adalah contoh-contoh ayat penyata. Seterus pelajar kita lihat soalan. Yang manakah merupakan ayat penyata? A. Mereka sedang menyapu sampah di dalam kelas. B. Wah, cantiknya baju itu. C. Adakah kamu murid tahun 4 USM? D. Aziz suka membaca buku sambil mendengar radio. Manakah jawapan yang betul? Jawapan yang betul ialah jawapan A, iaitunya mereka sedang menyapu sampah di dalam kelas. Dan hari ini tak ada latihan. Maka hari ini sekalian dulu sahaja. Kalau ada salah harap maaf, kita bertemu lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.